Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Suhaila binti Tohari, merupakan guru perpustakaan media dari Sekolah Kebangsaan Selangor, Daerah Bakan Datuk Perak Darul Ridwan. Pada hari ini saya sangat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya telah diberi peluang untuk membentangkan inovasi PDP saya yang bertajuk Mopang, membantu meningkatkan penguasaan pembinaan pantun gramatis dan bertema dalam kalangan murid. Seperti yang kita semua sedia maklum bahawa kemahiran mencipta pantun merupakan salah satu kemahiran menulis yang harus dipelajari oleh murid-murid di sekolah rendah, khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Pantun merupakan satu bahan kreatif yang harus digubah mengikut prinsip ciptaan puisi tradisional yang agak terkawal sifatnya. Justru itu, Mopang dibina untuk membantu murid-murid mengubah pantun menggunakan bahasa yang indah, puitis dan berkesan bagi menyampaikan pemikiran. Mopang merupakan akronim daripada perkataan modul pantun gramatis, di mana Mopang ini mempunyai 3 kaedah pendekatan, iaitu Mopang fizikal, Mopang digital dan Mopang permainan. Dalam setiap Mopang ini, ketiga-tiganya mempunyai 4 modul unsur maju yang sama. Yang pertama, mereka akan bermula dengan modul melafazkan pantun, diikuti dengan modul penguasaan diksi, semarak diksi. Yang ketiga, mereka perlu menguasai cara membina pembayang yang baik dengan menggunakan diksi-diksi yang dikuasai dalam modul yang kedua. Dan yang keempat, mereka diberi pendedahan tentang isi-isi ataupun maksud-maksud pantun mengikut tema-tema yang telah ditentukan. Melalui Mopang, secara tidak langsung akan dapat membantu meningkatkan kosakata murid dalam kehidupan seharian mereka. So, kita lihat bersama-sama inovasi Mopang ini juga sebenarnya mempunyai keunikannya yang tersendiri. Telah saya maklumkan sebentar tadi, keunikan Mopang ini yang berbeza daripada inovasi yang lain. Mopang mempunyai kaedah pembelajaran dan pengajaran yang pelbagai bentuk, iaitu Mopang fizikal, Mopang digital dan Mopang permainan. Dengan ini, murid dapat memilih kaedah pembelajaran yang menjadi kegemaran dan memberi impak yang besar dalam diri mereka. Untuk murid yang suka kepada permainan, mereka sudah pastinya akan memilih Mopang permainan. Untuk mereka murid yang lebih gemar menggunakan ICT, mereka akan memilih Mopang digital. Selain daripada itu, keunikan Mopang ini juga sebenarnya memberi peluang murid meneroka pelbagai kaedah pembelajaran sama ada melalui penulisan, penggunaan teknologi maklumat ataupun permainan. Melalui Mopang, guru juga dapat menggunakan pendekatan terbeza di dalam kelas maupun di luar kelas dengan menggunakan Mopang. Selain itu, penggunaan Mopang juga boleh digunakan di luar bilik darjah sebagai satu pembelajaran santai. Mopang juga mempunyai kebolehilaksanaan inovasi, fleksibel, interaktif dan menarik minat. Pembelajaran Bahasa Melayu, khususnya dalam membina pantun, akan lebih bermakna dan menarik sekiranya guru dapat menarik minat dan keyakinan murid untuk mempelajari pantun Bahasa Melayu dengan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Melalui Mopang, saya tidak dapat sangkal bahawa pembelajaran yang menyeronokkan akan berlaku dalam kelas maupun di luar kelas, kerana murid diberi peluang untuk memilih
pembelajaran yang bagaimana menjadi pilihan mereka untuk mencapai objektif yang sama seperti yang diharapkan oleh guru. Selain daripada itu, melalui Mopang ini juga ia telah memberi peluang kepada guru agar lebih kreatif untuk menjayakan PDPC mengikut keperluan murid dan sentiasa mencari jalan penyelesaian untuk menjadikan pembelajaran bahasa Melayu ini diminati oleh murid bagi memenuhi aspirasi PPPPM 2013-2025 iaitu kemahiran berfikir dan berpengetahuan. Melalui Mopang ini juga terdapat pelbagai faedah yang sudah terang lagi kan bersuluh yang dapat kita lihat dalam slide ini, iaitu yang pertama, murid akan lebih berminat dengan puisi-puisi tradisional. Seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan murid khususnya di sekolah rendah menganggap bahawa pembelajaran sastra itu adalah satu pembelajaran yang berat. Sebenarnya, pantun sajak syair merupakan satu puisi lama yang harus dipelajari oleh anak-anak khususnya di sekolah rendah bagi mengekalkan budaya sastra dan budaya masyarakat Melayu sebenarnya. Justru melalui Mopang secara langsung sebenarnya dapat menarik minat murid terhadap puisi-puisi tradisional dan bukan hanya pantun sahaja. Selain itu, melalui Mopang juga memudahkan murid untuk membina pantun dengan lebih baik dan bertema mengikut peraturan-peraturan pembinaan pantun yang baik dan gramatis. Selain daripada itu, Mopang juga menjadi panduan kepada guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan tidak dapat disangkal juga dengan menguasai kemahiran dalam 4 modul Mopang itu secara ansur maju, murid akan dapat meningkatkan penguasaan isi pembelajaran untuk menghasilkan penulisan yang baik, seterusnya melahirkan barisan pemantun hebat di gelanggang pantun. Ini lebih jelas melalui keberkesan dan inovasi Mopang ini dapat meningkatkan sikap pembelajaran dalam membangunkan kemahiran kognitif. Penggunaan Mopang dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah, khususnya di sekolah rendah, sebenarnya membantu agar murid-murid ini peka kepada warisan dan khazanah orang Melayu. Dapat kita lihat, telah saya terangkan tadi bahawa 4 modul ansur maju yang terdapat dalam Mopang. Yang pertama, murid perlu menguasai cara melafaz pantun dengan baik. Yang kedua, murid menguasai lebih 4,000 diksi dalam Mopang, dalam modul semarak diksi. Dan sebenarnya untuk modul yang pertama, melafazkan pantun, murid diberi peluang untuk melafazkan pantun seberapa banyak yang ada dalam modul tersebut. Sehingga kan murid sebenarnya telah dilatih untuk menguasai kemahiran berkomunikasi, meningkatkan kemahiran bukan sahaja kemahiran berkomunikasi tetapi kemahiran berbahasa, juga meningkatkan keberanian mereka dan jati diri mereka. Untuk modul yang kedua iaitu modul semarak diksi, mereka perlu menguasai lebih 4,000 diksi atau 4,000 kosakata yang gramatis, di mana kesemua kosakata itu sebenarnya bukan sahaja dapat digunakan untuk menghasilkan penulisan dalam pantun, tetapi juga menghasilkan penulisan kreatif pada masa akan datang. Untuk pembayang dan juga untuk modul yang ketiga, modul yang keempat, mereka digarap untuk membina pembayang yang baik dan juga menguasai isi atau maksud pantun berdasarkan tema. So telah jelas lagi kan bersuluh bahawa melalui 4 modul ansur maju yang terdapat dalam Mopang, bukan sahaja sebenarnya dapat membangunkan kemahiran kognitif murid, meningkatkan penguasaan isi pembelajaran, menghasilkan
penulisan-penulisan kreatif yang baik. Tetapi juga sebenarnya ia dapat meningkatkan sikap ingin belajar, minat ingin belajar dalam bahasa Melayu, insya-Allah. Itu dalam bidang kurikulum. Kalau kita lihat dalam bidang sasiah pula, dari sudut sasiah pula, dengan penguasaan kosakata yang baik, gramatis, dan saya pasti penggunaan kosakata itu akan diterjemah oleh murid-murid ini dalam bahasa mereka ketika berbual dan juga ketika penulisan. So memang jelas secara tidak langsung mereka dilatih untuk menggunakan bahasa perbualan yang baik dan akhirnya akan menjadikan mereka menggunakan bahasa-bahasa yang lebih bertata susila dalam kehidupan seharian mereka dengan menggunakan kosakata-kosakata dan diksi-diksi yang gramatis dalam modul Mopang ini. Untuk peningkatan kurikulum telah jelas dibuktikan bahawa melalui Mopang ini telah beberapa tahun Pasukan Pantun Sekolah Kebangsaan Selangor telah berjaya menjadi johan daerah dan juga telah menempa nama di peringkat negeri. Menjadikan Pasukan Pantun Sekolah Kebangsaan Selangor antara pemantun-pemantun hebat yang digeruni di peringkat daerah khususnya. Jadi, telah jelas bahawa penggunaan Mopang ini dapat membangunkan kemahiran kognitif murid, gaya bahasa mereka yang baik, penggunaan bahasa perbualan, kosakata yang baik dan bertata susila ketika berbahasa di dalam kehidupan seharian dan juga menghasilkan penghasilan penulisan yang kreatif serta akhirnya dapat melahirkan individu yang mahir berbicara, mahir berkomunikasi khususnya dalam gelanggang pantun dan tidak mustahil bukan sahaja dalam gelanggang pantun tetapi juga di gelanggang-gelanggang di pentas-pentas pertandingan yang lain. Kita lihat bersama-sama sebenarnya mengapa sebenarnya pada peringkat awal inovasi Mopang ini dibina. Okey, sebenarnya saya merupakan jurulatih pantun 9 ke 10 tahun yang lalu di sekolah lama iaitu di Sekolah Kebangsaan Sungai Batang sehingga kan di sini di SK Selangor. Namun Mopang ini sebenarnya dibina secara lengkap pada tahun lepas iaitu dibukukan secara fizikal dan didaftarkan dalam Perpustakaan Negara Malaysia dan telah mendapat ISBN-nya yang tersendiri. Mengapa sebenarnya Mopang ini dibina? Okey, yang pertama sebenarnya saya dapat lihat bukan sahaja ketika saya melatih murid-murid berpantun, tetapi saya juga mendapat maklum daripada guru-guru bahasa Melayu khususnya ketika mengajar bahasa Melayu di dalam kelas. Antara kelemahan-kelemahan murid ialah mereka tidak mahir membina pembayang pantun yang baik. Selalunya murid-murid ini lemah apabila soalan berfokus membina pembayang diberikan. Hanya penggunaan rima akhir dan rima tengah yang tidak sama. Penggunaan rima akhir dan rima tengah yang tidak sama. Pembayang yang kurang menggunakan unsur alam dan juga pembayang yang menggunakan bahasa pasar. Sedangkan pantun merupakan puisi lama yang penuh dengan lambang masyarakat Melayu lama yang penuh dengan adab, bertata susila dan puitis. Jadi dilihat murid tidak mahir membina pembayang pantun yang baik dan gramatis. Selain daripada itu, penggunaan diksi yang berulang dan tidak gramatis.
penggunaan kosakata yang berulang, penggunaan rima akhir dan rima tengah yang tidak sama, pembayang yang menggunakan unsur alam dan juga pembayang yang menggunakan bahasa pasar dalam penggunaan diksi yang tidak gramatis. Contohnya, pantun yang diberikan itu oleh murid itu tidak menggunakan unsur alam dan juga sebenarnya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Ada menggunakan bahasa pasar, bahasa rojak yang sebenarnya pada saya dia merosakkan penggunaan bahasa Melayu murid, khususnya kalau boleh kita tak nak jadikan penggunaan bahasa-bahasa yang tidak baik itu menjadi amalan kehidupan mereka. Melalui Mopang ini diharapkan sebenarnya murid akan terbiasa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih baik dan gramatis serta puitis dalam kehidupan seharian mereka. Selain daripada itu, masalah yang dihadapi ialah maksud pantun tidak menepati tema yang diberikan. Contoh, kalau tema guru penyayang, jadi maksud dalam membina pantun itu mesti menjurus kepada guru penyayang. Tetapi kadang-kadang maksud itu tersasar di luar daripada tema, menyebabkan murid tidak mendapat markah ataupun sebenarnya tidak menjawab persoalan pantun yang diberikan. So, dan melalui ketiga-tiga masalah dan isu ini sebenarnya mengapa Mopang dibina. Selain daripada itu, Mopang juga menjadi satu sumber pengajaran dan pembelajaran yang dapat digunakan bukan sahaja di peringkat sekolah rendah yang saya dapat lihat, tetapi juga di peringkat sekolah menengah dan juga di pusat pengajian tinggi. Masalah seperti ini pada peringkat awalnya sebenarnya dianggap masalah kecil, masalah yang ringkas. Tetapi hakikatnya saya sebagai jurulatih pantun juga mengajar bahasa Melayu sebenarnya pernah menghadapi masalah yang sama sehingga kan murid-murid ini bosan untuk belajar pantun kerana mereka menganggap bahawa pantun itu adalah susah, perlu ada syarat dan peraturan tersendiri dan juga penggunaan bahasa-bahasa yang tinggi, yang dianggap tinggi. Tapi sebenarnya Mopang ini memang sangat-sangat membantu bukan sahaja murid tetapi juga guru. Okey, kita lihat pula bersama objektif inovasi ini dibina dapat meningkatkan penguasaan murid dalam pembinaan pantun mengikut prinsip ciptaan puisi tradisional. Pantun mempunyai prinsip ciptaannya tersendiri, mempunyai rima akhir yang sama ada pantun 2 kerat, pantun 4 kerat atau pantun 6 kerat. Kesemuanya mempunyai prinsip yang perlu dipatuhi. Rima akhir yang sama, untuk lebih baik rima tengah yang sama. So, kesemua prinsip-prinsip ini perlu dipatuhi untuk menghasilkan pembinaan pantun yang gramatis dan baik. Objektif yang lain pula ialah dapat meningkatkan perbendaharaan kata dan diksi murid-murid yang gramatis. Seperti yang telah saya maklumkan sebentar tadi bahawa Mopang pada modul yang kedua adalah semarak diksi di mana mereka perlu menguasai lebih 4,000 kata perkataan. Apabila mereka menguasai kesemua perkataan-perkataan yang mereka pilih dan cari itu, saya memang pasti, memang kita tidak dapat sangkal bahawa dengan penggunaan diksi dan kosakata yang banyak, mereka akan dapat menghasilkan pantun yang baik dan akhirnya membina penulisan yang baik. Akhirnya juga menggunakan kosakata itu dalam kehidupan seharian mereka ketika mereka berbual, ketika mereka berbicara, ketika mereka menyampaikan maklumat, ketika mereka menyampaikan sebarang isu
perdebatan idea dengan berani dan jitu. Yang ketiga, dapat meningkatkan penguasaan murid dalam membina pantun mengikut tema yang telah diberikan. Di penghujung penggunaan mopang telah saya jelaskan. Akhirnya, murid akan diberikan cara membina pantun mengikut tema. Sebenarnya, dalam mencari maksud pantun berdasarkan tema, murid sebenarnya juga membina idea, membina idea dan dapat meningkatkan isi pembelajaran ketika penulisan. Pantun bertema guru penyayang dan tidak mustahil mereka dapat menghasilkan penulisan kreatif dengan tema yang sama. Dan akhirnya, tidak mustahil suatu hari nanti, melalui mopang akan terhasilnya karya-karya penulisan yang baik daripada murid-murid dan pelajar-pelajar ini, dan mungkin suatu hari nanti karya-karya mereka akan terhasil sehingga akan lahir penulis-penulis muda dan penulis-penulis kreatif di Malaysia, insya-Allah. Seterusnya kita lihat pula objektif, iaitu dapat menguasai isi pelajaran dan penulisan yang lebih kreatif, dan sebagai bahan sumber pembelajaran didik hibur berbagai aras keupayaan murid. Ini memang jelas dengan 3 pendekatan, mopang fizikal, mopang digital dan mopang permainan. Ia merupakan sumber pembelajaran didik hibur berbagai aras keupayaan murid dan menjadikan bahan pembelajaran terbeza di dalam kelas kepada guru sama ada di dalam dan luar kelas secara didik hibur. Alhamdulillah, kita teruskan kepada slide seterusnya. Ini merupakan pelaksanaan inovasi mopang, 4 modul, diberi penekanan, mari berpantun. Murid diberi pendedahan cara membaca, melafazkan pantun dengan betul dan baik. Murid boleh membaca pantun-pantun pilihan. Mereka juga, apabila mereka menguasai mari berpantun, mereka akan lebih berani ke hadapan. Dan seterusnya, mereka perlu menguasai modul yang kedua, semarak diksi, di mana murid mencari perkataan yang mempunyai rima akhir yang sama. Seberapa banyak rima akhir semakin banyak rima akhir yang dicari, semakin banyak perkataan, semakin banyak kosakata yang mereka kuasai. Ini juga akan dapat menambah diksi-diksi gramatis murid itu sendiri. Setelah selesai modul semarak diksi, mereka ke modul seni pembayang. Murid diberi pendedahan menghasilkan pembayang yang baik yang mengandungi unsur alam dan saling berkait antara satu sama lain. Pembayang pertama dan pembayang kedua. Sebahagian daripada pantun yang dihasilkan oleh murid sebelum ini tidak berkait pembayang yang tidak berkait, tidak mempunyai unsur alam dan biasa menggunakan diksi yang berulang ataupun bahasa-bahasa pasar. Melalui seni pembayang ini, mereka dilatih dengan menggunakan diksi yang terdapat dalam semarak diksi untuk membina pembayang mengikut peraturan pembinaan pantun yang sebenar. Selepas itu, mereka akan diberikan modul pemantapan isi di mana murid menghasilkan pantun menggunakan prinsip puisi tradisional dengan mencari maksud pantun yang tepat berdasarkan tema. Jika tuan-tuan dan puan-puan lihat di bahagian bawah ini, sebenarnya telah saya tunjukkan mopang secara fizikal. Ini mopang secara fizikal, mempunyai isi kandungannya yang telah didaftarkan dalam Pusaka Negara Malaysia dan ISBN-nya yang tersendiri. Ini pada tahun lepas ya tuan-tuan dan puan-puan. Pada tahun ini saya kembangkan kepada mopang digital dan juga mopang permainan. Kedua-dua mopang ini diberi penambahbaikan kerana memikirkan ada kumpulan murid sasaran yang belum dapat menguasai dengan baik. Contohnya murid lemah kan. So, jadi mopang permainan ini sebenarnya salah satu
modul yang menarik yang dapat menarik minat murid untuk belajar membina pantun. Dan dalam Mopang Permainan ni ada keempat-empat modul. Okey. Baik, kita teruskan dengan slide seterusnya. Panduan penggunaan. Mopang fizikal mempunyai 4 modul, Mopang digital juga dan Mopang permainan mempunyai keempat-empat modul. Mereka perlu mari berpantun, menguasai mari berpantun, pelajar membaca, melafazkan pantun dengan intonasi yang betul, menggunakan kemahiran membaca dan melafazkan pantun. Dalam Mopang fizikal, Mopang digital dan Mopang permainan turut diberikan. Semarak diksi, mereka perlu menyenaraikan seberapa banyak perkataan yang mempunyai rima akhir yang sama. Pelbagai frasa baru diperolehi dan diketahui oleh pelajar. Model kedua ini juga boleh didapati dalam Mopang fizikal, Mopang digital dan Mopang permainan. Seterusnya, mereka terus kepada Mopang pembayang gramatis tu yang saya sebutkan pada awal tadi. Dalam Mopang ini sebenarnya terdapat 4 modul ansur maju. Mereka belajar daripada senang ke susah, daripada sedikit kepada banyak. Pembayang gramatis. Pelajar perlu mencari pembayang yang gramatis dengan menggunakan frasa dalam modul 2. Semakin banyak frasa, semakin terhasillah pembayang yang baik dan juga pembinaan pembayang yang lebih gramatis. Dan akhirnya modul yang terakhir, pelajar atau murid perlu mencari isi penting atau maksud berdasarkan tema yang diberikan. Untuk maksud ini akan menjadikan pantun itu tepat berdasarkan tema yang diberikan. Akhirnya pelajar akan dapat membina pantun yang gramatis dan baik mengikut tema. Impak positif inovasi ini ialah impak kepada kurikulum. Telah saya jelaskan tadi. Okey, impak kepada kurikulum, Mopang membantu pelajar menambah kosakata yang gramatis, meningkatkan penguasaan isi-isi pembelajaran untuk penulisan kreatif dan membentuk gaya bahasa yang lebih baik. Hasil penulisan karangan murid dan pembinaan pantun yang gramatis dapat ditingkatkan. Dan tidak mustahil suatu hari nanti akan lahirlah pengkarya-pengkarya muda dan juga penulis-penulis muda di Malaysia di kalangan pengguna Mopang ini, insya-Allah. Impak kepada sasiah, kita boleh lihat Mopang menyediakan lebih 4,000 frasa gramatis dalam pembinaan pantun, khususnya dalam modul semarak diksi, iaitu modul yang kedua. Frasa-frasa ini membantu melatih pelajar melafazkan pantun dengan baik. Secara langsung, Mopang menjadikan murid terlatih untuk menggunakan bahasa yang baik dalam ketika mereka berbual, bahasa yang baik dan bertata susila dalam perbualan dan kehidupan seharian mereka. So jelas, terang lagi bersuluk. Bukan sahaja dari kurikulum, tetapi sasiah juga dapat ditingkatkan melalui penggunaan Mopang. Dan juga kalau kita lihat, Mopang dapat menarik minat murid untuk hadir ke sekolah. Satu poin kepada guru, kepada murid yang lemah atau kepada murid yang tidak hadir, yang suka tidak hadir tanpa sebab, menjadikan Mopang permainan salah satu bahan yang dapat menarik minat mereka untuk belajar bahasa Melayu dan juga hadir ke sekolah, insya-Allah. Kita lihat pula impak dari segi kurikulum. Mopang menjadi satu bahan intervensi pasukan pantun sekolah dan daerah. Sehingga kan banyak kejayaan yang dapat diraih oleh pasukan pantun sekolah di peringkat daerah dan di peringkat negeri. Pernah SK Selangor memenangi Johan pertandingan menulis puisi dan pantun kategori koleksi karya, puisi dan pantun sekolah rendah pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 ni sebenarnya Mopang fizikal belum dibina sepenuhnya. Mopang fizikal mula dibina pada tahun 2023. Telah didaftarkan 2023. 2022 hanya dalam helaian-helaian kertas-kertas, saya fotostat, lembaran-lembaran kerja untuk menarik minat mereka. Alhamdulillah, terhasillah naib Johan Pantun peringkat negeri pada tahun 2021, Johan Pesta Pantun peringkat daerah untuk tahun 2023 dan juga 2024.
Perkongsian inovasi ini telah kami kongsikan sebenarnya dengan barisan guru dalam panitia bahasa Melayu. Penggunaan disaber luas kepada murid di tahap 1 di SK Selangor. Kalau sebelum ni pada tahun 2023, Mopang hanya digunakan untuk kumpulan-kumpulan sasaran sahaja, khususnya untuk murid tahap 2. Okay. Tetapi pada tahun 2024, Mopang diperluaskan kepada semua guru bahasa Melayu, termasuk guru-guru bahasa Melayu tahap 1 di SK Selangor. Dan sebenarnya penggunaan Mopang ini secara tidak langsung telah digunakan oleh sekolah berhampiran, walaupun sebenarnya tidak rasmi, kerana pasukan pantun Sekolah Menengah Tun Abdul Razak, iaitu Sekolah Menengah Tun Abdul Razak, merupakan pasukan sebahagian besarnya, kebanyakannya adalah murid-murid daripada SK Selangor dan SK Sungai Batang yang pernah mengikuti latihan-latihan pantun bersama saya. Jadi untuk tahun 2024, pasukan pantun Sekolah Menengah Tun Abdul Razak menggunakan Mopang fizikal, khususnya untuk modul yang kedua, iaitu Semarak Diksi. Di peringkat daerah, perkongsian inovasi ini dikongsikan di 2 kali, iaitu sebagai pempamer amalan terbaik pada Karnival Digital COE Selangor 2024, juga di Open Sutida 2024, yang sebenarnya pameran ini dijalankan, Mopang disisipkan secara tidak langsung, dan Alhamdulillah melalui kedua-dua pameran ini saya dapat lebih banyak idea untuk memberi penambahbaikan dalam penghasilan Mopang. Itu sebab pada tahun ini itulah terhasilnya pada tahun 2024, Mopang digital dan Mopang permainan. Pengiktirafan dan pencapaian inovasi Mopang, sebenarnya Mopang ini merupakan pernah memasuki anugerah inovasi peringkat negeri Perak pada tahun 2023, di mana tercalon dalam top 10 penilaian akhir anugerah inovasi peringkat negeri Perak, iaitu anugerah Akar Umbi, membentangkan di hadapan juri di peringkat akhir. Pada ketika itu 2023, saya membawa Mopang fizikal. Mengharapkan semoga 2024 ini ada sinar untuk dikongsikan Mopang ini kepada bukan hanya di sekolah-sekolah berhampiran, tetapi di seluruh negeri Perak dan seluruh Malaysia, insya-Allah, untuk memberi manfaat. Kerana sebenarnya dalam Mopang ini kita tahu bukan hanya memberi keberkesanan dalam pembinaan pantun, tetapi juga meningkatkan kognitif murid. Yang kedua, sasiah murid, dan tidak dapat disangkal kokurikulum murid. Adalah menjadi harapan saya dan pasukan Mopang SK Selangor, semoga dengan tercetusnya Mopang ini dapat memberi manfaat kepada semua, insya-Allah. Untuk itu, sekian daripada saya. Terima kasih kepada juri dan juga terima kasih kepada Persatuan Inovasi Bagan Datuk Perak yang memberi peluang kepada saya yang tidak ada apa-apa untuk berkongsi yang sedikit, yang sebenarnya bukan milik kami tetapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.